Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi kita meneruskan muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid. Anjuran Surau Haji Ismail, Puncak Alam Selangor, di mana siri pada kali ini di dalam kuliah Isyak secara online, kita akan menyambung pada halaman muka surat 16. Pada halaman muka surat 16 bagi kitab Jawi, kitab Faridatul Faraid. Pada baris yang ke-14 dibilangkan daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf diterimakan sekalian barang yang didatangkan dengan dia dengan barang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkara yang didatangkan oleh Rasulullah yang wajib kita terima? Daripada segala pekerjaan agamanya dan percayakan dengan sekalian barang yang mengkhabar ia Rasul dengan dia dengan barang daripada sekalian yang gaib. Para penonton sidang jamaah surau, moga-moga kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada perbicaraan kita pada malam ini, iaitulah perbicaraan berkaitan dengan perkara-perkara sam'iyah. Di mana dalam perbicaraan kitab Faridatul Faraid ini yang telah kita bicara pada pertemuan kita yang lepas, di mana kita telah pun membicarakan berkaitan dengan ketuhanan dan juga berkaitan dengan kerasulan. Daripada sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul. Maka di dalam kitab-kitab Tauhid, untuk pengetahuan kita semua, tidak larilah daripada 3 bab. Bab yang pertama iaitulah bab uluhiyah. Yang kedua iaitulah bab an-nubuwah ataupun bab risalah. Yang ketiga di dalam kitab tauhid iaitulah bab as-sam'iyah. Maka di mana-mana kitab sekalipun
tidak larilah daripada 3 bab ini. 3 bahagian ini. Sama ada bab ketuhanan, bab kenabian dan juga bab sam'iyat. Maka 3 ini tidak lari di dalam topik ataupun silibus pembelajaran kitab-kitab tauhid. Di mana bab yang pertama, bab ketuhanan, membicarakan tentang ketuhanan, membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil dan juga sifat yang harus. Maka ialah dalam merungkai kepercayaan kita ataupun keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rukun yang pertama. Rukun iman yang pertama iaitulah percaya kepada Allah. Maka percaya kepada Allah, kita nak percaya kepada Allah, tentulah kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Maka dalam konteks mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, maka di sanalah huraian berkaitan dengan bab ketuhanan. Berkaitan dengan bab ketuhanan daripada segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil dan juga yang harus. Itu bahagian yang pertama. Manakala bahagian yang kedua iaitulah huraian berkaitan dengan percaya kepada Rasul. Keimanan kita kepada Rasul, yang ialah merupakan rukun iman, percaya kepada Rasul. Maka bab yang kedua, percaya kepada Rasul inilah, iaitulah yang didatangkan di dalam kitab-kitab tauhid, yang didatangkan di dalam kitab-kitab akidah, berkaitan dengan bab kerasulan daripada segala sifat-sifat wajib bagi Rasul, mustahil dan juga harus bagi Rasul. Kemudian, pada malam ini pula kita nak membicarakan berkaitan dengan bab sam'iyat. Ini ialah huraian yang ketiga. Huraian yang ketiga di dalam kitab-kitab tauhid yang dikatakan dengan bab sam'iyat. Apa itu bab sam'iyat? Bab sam'iyat ini ialah satu bab yang manakala kita belajar dia, kita i'tiqad melalui caranya perkhabaran. Itu namanya bab sam'iyah. Yang mana makrifat ini, keyakinan kita ini, ada kalanya kita yakin, kita kenal dia melalui panca indera yang 5. Melalui pendengaran kita, oh bunyi macam ni, begian. Maka kita yakin, ini benda ni, bunyinya macam ni. Kita kenal dia. Terkadangnya melalui penglihatan kita. Kita nampak, oh macam ni, begian. Maka kita kenal dia. Kita makrifat dia. Kita yakin ini sesuatu benda, begian rupanya. Begitu juga pada rasaan. Kita dapat mengenal satu-satu perkara melalui rasaan. Ini semua dikatakan makrifat melalui panca indera. Tiap-tiap benda yang mahsus ini. Yang kedua, terkadangnya kita makrifat satu-satu benda itu melalui akal, melalui pemikiran. Seumpamanya elektrik. Kita nak mengetahui maknanya elektrik ini, terkadangnya benda tersebut kita tak boleh nak kesan dengan panca indera. Akan tetapi kita dapat kesan ianya melalui akal dengan dalil-dalil tertentu. Seperti elektrik, kita dapat mengetahuinya adanya elektrik kerana bercahaya. Dengan cahaya yang memancar. Maka fahamlah kepada kita dengan akal yang waras tersebut adanya elektrik. Itu kita kesan makrifat melalui akal. Itu benda-benda yang kita dapat di atas dunia ini. Maka begitulah di dalam agama kita, di dalam syarak kita, yang kita kenal melalui akal, iaitulah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita makrifat dia,
iaitulah melalui ikhbar ataupun melalui sam'i, melalui perkhabaran, melalui pendengaran daripada yang memberitahu itu orang yang kita percaya. Siapa? Allah dan juga Rasul. Maka tiap-tiap perkara yang diceritakan oleh Allah dan Rasul, walaupun tak boleh kita nak kesan dengan panca indera kita yang 5, ataupun tak boleh kita nak kesan melalui akal, dengan pemikiran, meskipun begitu, ianya disebut, didatangkan oleh Allah dan juga Rasul, maka wajib kita yakini dia. Wajib kita kena yakin dengan dia. Wajib kita beriman dengan dia. Maka inilah yang dikatakan pada bahagian yang ketiga, babus sam'iyat, yang kita nak bicara pada malam ini. Maka banyaklah bab sam'iyat ini. Maka oleh yang demikian, di dalam kitab-kitab tauhid, ianya nak merungkai tentang rukun iman yang 6 perkara, iaitulah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat dan seterusnya. Semua ni ia adalah di dalam kitab-kitab akidah tentang huraian-huraian berkaitan dengan hal yang tersebut. Maka oleh yang demikian, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita nak sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid pada halaman muka surat 16, di mana pada kali ini perbicaraan berkaitan dengan bahagian yang ketiga, iaitulah bab sam'iyat. Kata pengarang rahimahullahu taala, kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap. Bila kata tiap-tiap, yakni tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang yang berakal, yang baligh, yang sampai umur. Maka orang ni wajib. Apa yang diwajibkan oleh agama kita, oleh syarak kita? Wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib diterimakan. Wajib kita mengaku, wajib kita terima, yakni terima pada zahir dikatakan Islam. Terima pada hati dikatakan iman. Tasdiq bil qalbi. Terima dengan hati. Ini dikatakan dengan iman. Adapun terima dengan zahir kita, terima dengan zahir, itu pula dikatakan Islam. Maka di sini dua-dua. Terima dengan zahir, terima dengan hati. Islam dan juga iman. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib diterimakan sekalian barang. Wajib kita terima semua perkara. Semua perkara sekalian perkara yang didatangkan dengan dia, dengan barang, dengan perkara yang disampai, yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena terima. Terima dengan hati, terima dengan zahir, segala perkara yang disampaikan, yang diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita kena terima pada zahir dan juga terima pada hati kita. Apakah barang yang dibawa datang oleh Nabi yang wajib kita terima ni? Perkara hak didatangkan oleh Rasulullah yang wajib kita terima, sama ada zahir dan juga batin, iaitulah daripada segala pekerjaan agama. Daripada tiap-tiap urusan-urusan hal-hal hukum-hukum yang berkait dengan agama kita. Wajib kita kena terima. Terima pada zahir, terima pada hati. Misalnya Nabi SAW perintah kepada kita umpamanya supaya sembahyang. Kita kena terima pada zahir dan juga pada batin. Umpamanya lagi Nabi SAW perintah kepada kita supaya kita berpuasa, kita kena terima. Terima pada zahir, terima pada hati. Zahirnya kita laksanakan, batinnya kita puas hati dengan apa yang diperintah.
Ini maksud terima. Wajib kita kena terima. Ataupun tentang tutup aurat, wajib kita kena terima. Wajib kita laksanakan perintahan tersebut. Ini semua segala perkara yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urusan-urusan agama berkait dengan undang-undang agama, hukum hakam agama, segalanya, sekaliannya mesti kita terima. Mesti kita terima, sama ada pada zahir dan juga pada batin kita. Pada zahir dan juga pada hati kita. Mesti kita terima setiap perkara-perkara hukum-hukum yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua benda tidak terkecuali mesti kita terima. Nabi suruh tutup aurat, kita kena tutup aurat. Malangnya, ramai yang mengaku Islam. Ramai yang mengaku beriman kepada Allah. Tapi, kata sahaja Islam. Akan tetapi tidak melaksanakan perintah Islam. Perintah agama. Perintah syarak yang disuruh oleh Allah, yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam masalah tutup aurat umpamanya. Kadangnya mereka itu keluar daripada rumah yang tidak tutup aurat, tidak tudung kepala misalnya, yang lelaki pula berpakaian seluar pendek. Maka ini ianya tidak melaksanakan hukum hakam yang diperintah oleh Allah dan juga Rasul. Maka dosa-dosa demikian umpamanya tidak menutup aurat. Kita keluar daripada rumah misalnya. Ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Bahayanya termasuk di dalam ancaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan mendapat peluang kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap umatku, kata Rasulullah, ada peluang untuk dimaafkan oleh Allah, untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mereka-mereka yang melaksanakan ataupun yang melakukan dosa secara terang-terangan. Di antara dosa yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, tidak tutup aurat. Keluar daripada rumah tidak rasa malu. Keluar daripada rumah bahkan bangga dengan tidak tutup aurat. Nak belanja dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Ini setengah daripada perkara-perkara yang malapnya hati seseorang tadi dengan cahaya agama Islam. Maka ini termasuk di dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, tiap-tiap umatku berada di dalam kemaafan, diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk dimaafkan. Melainkan mereka-mereka yang melaksanakan, yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan melakukan maksiat secara terangan-terangan ini ialah wa inna minal majanati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Di antaranya ialah mereka yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan ini ialah mereka yang buat dosa pada malam harinya. Dia buat dosa pada malam harinya. Ataupun ikutlah pada saat mana sekalipun. Cuma Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada malam hari dia buat dosa. Summa yusbiha wa qad satarahullah. Kemudian dosa yang dia melakukan pada saat tersebut kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menutup aib dosa yang dilaksanakannya. Tiba-tiba fayaqulu, tiba-tiba berkatalah orang yang melakukan dosa, orang yang buat maksiat tersebut, ya fulan. Dia kata pada kawan dia, Abu misalnya nama kawan dia.
amiltul bari hatta kaza wa kaza. Oh, semalam aku buat bagian. Dia cerita dosa yang dia buat. Dia menceritakan kemaksiatan, kederhakaan yang dilaksanakan. Sedangkan di saat dia melakukan, Allah Ta'ala tutup keaiban tersebut. Orang tak tahu pun. Tapi tiba-tiba dia menceritakan. Seolah-olah dia nak membangga-banggakan dengan maksiat yang dilaksanakan. Maka pada ketika itu, inilah yang dikatakan tidak dimaafkan dosanya, kata Nabi SAW. Yang mana kullu ummati mu'afan. Tiap-tiap umat aku itu diberi peluang untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan golongan ni. Golongan yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Golongan yang berbangga-bangga dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidak ada keluarga kita, sanak saudara kita, anak isteri kita daripada golongan-golongan mereka-mereka yang buat maksiat secara terang-terangan ini. Di antaranya ini, iaitulah tidak menutup aurat. Bangga dengan ketidaktutupan aurat tersebut. Sehingga dikatakan berhujah pula. Maknanya biarlah zahirnya, maknanya tak tutup aurat. Tapi hatinya baik. Hati baik, dia kata, walaupun tak tutup aurat, walaupun tak semayang, tapi hati baik. Ini hujah yang sangat-sangat huduh. Hujah yang sangat-sangat melampau. Yang mana hujah tersebut tidak bertepatan pun dengan agama kita. Yang mana Nabi SAW bersabda di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan, wa iza saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadal jasadu kulluh. Nabi SAW bersabda, bahawasanya di dalam tubuh kita ini ada seketul daging. Yang mana ketul daging ini apabila ianya baik, maka baiklah yang lain. Dan apabila jahatnya dia, maka jahatlah yang lain. Jahatlah anggota kita. Maka inilah yang dikatakan dengan hati. Bermakna tidak tepat ataupun memang salah orang yang mengatakan biarlah zahirnya ada rupa derhaka dengan tak tutup aurat, tak semayang umpamanya, tapi asalkan hatinya baik. Tidak. Hati yang baik cerminannya pada anggota perbuatan zahir. Jika perbuatan zahir kita baik, perbuatan yang kita laksanakan itu baik, itulah sebagai pantulan cerminan di hati kita, hati seseorang itu baik. Sebaliknya, seandainya jahat yang zahir, kelakuannya jahat, itu menandakan orang itu hatinya tidak baik. Hatinya busuk, hatinya berkarat dengan daki-daki dan sebagainya. Maka inilah maknanya, moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton, sidang sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata pengarang rahimahullah taala, wajib atas tiap-tiap mukallaf diterimakan sekalian perkara-perkara yang diberitahu, yang disampaikan oleh Rasulullah. Wajib kita kena terima. Wajib kita terima, wajib kita terima di hati, juga pada zahir wajib kita terima. Terima apa? Tiap-tiap benda yang didatangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wajib kita kena terima daripada urusan-urusan hal-hal yang berkait dengan agama. Yang kedua, dan percayakan dengan sekalian barang. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf percaya dengan sekalian barang, dengan sekalian perkara-perkara yang mengkhabar ia Rasul, yang menceritakan ia Rasul dengan dia, dengan barang, dengan dia, dengan perkara itu. Apa dia perkara yang dikhabarkan oleh Rasul yang kita kena percaya?
daripada sekalian perkara-perkara yang gaib-gaib. Yang ni kita kena terima pada hati kita. Wajib kita kena percaya, wajib kita kena beriman terhadap perkara-perkara yang diceritakan oleh Nabi kita, yang sedangkan perkara tersebut ialah perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tak boleh kita nak kesan dengan panca indera kita. Nak tengok tak dapat, nak dengar tak dapat nak dengar, nak hidu tak bau, nak kecap tak boleh, nak sentuh tak boleh. Ini benda-benda gaib. Tak boleh kita nak kesan dengan panca indera. Bahkan dengan akal pun kita tak boleh nak fikir benda ni. Wajib kita kena terima asalkan ianya datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan daripada Allah dan juga Rasul. Wajib kita kena terima. Apa dia perkara-perkara tersebut? Banyak. Di antaranya berkaitan dengan Nabi-Nabi yang terdahulu yang kita nak bincang pada malam ini. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan syurga neraka. Berkaitan dengan azab kubur. Berkaitan dengan nikmat kubur. Berkaitan dengan padang mahsyar. Berkaitan dengan titian sirat dan sebagainya. Ini semua kita nak kesan tak dapat. Hal-hal berkaitan dengan malaikat, kita nak kesan tak dapat. Nak tengok tak boleh. Nak fikir pun tak boleh. Tapi walaupun begitu, wajib kita kena beriman. Wajib kita kena percaya. Wajib kita kena yakini 100% di dalam hati kita. Kerana ianya didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan oleh Allah dan juga Rasul. Yang mana tunggak keimanan kita ialah tauhid kepada Allah dan Rasul. Ini tunggak utama keimanan kita. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasul. Percaya kepada Allah yang menjadikan kita. Percaya kepada Nabi Muhammad ialah utusan yang mendatangkan cerita daripada Allah. Kita percaya. Dah kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Rasul. Tiap-tiap benda yang didatangkan oleh Allah dan Rasul. Maknanya semua tersebut kita yakini, kita percayai dia dengan yakinnya. Kerana apa? Kerana kita telah percaya, kita telah beriman kepada Allah dan Rasul. Bila kita beriman, yakin kepada Allah dan Rasul, maka pada ketika itu tiap-tiap yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, benda tersebut sekaliannya, walaupun kita tak boleh kesan dengan panca indera, walaupun kita tak boleh nak kesan dengan penglihatan dan sebagainya, sungguh pun begitu kita menerimanya dengan yakin. Inilah yang dikatakan dengan perkara-perkara sam'iyat. Benda-benda gaib yang kita dengar khabarnya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena percaya. Lalu tu. Maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf. Dah wajib kita percaya dengan sekalian perkara yang diceritakan oleh Nabi daripada urusan-urusan agama dan perkara-perkara gaib. Lalu tu, maka wajiblah beriman ia tiap-tiap mukallaf. Wajib kita beriman, wajib kita percaya dengan segala rasul dan segala nabi. Wajib kita kena beriman dengan segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Wajib kita beriman dengan segala nabi-nabi. Segala rasul-rasul ni menunjukkan kepada banyak. Wajib kita beriman percaya tu atas jalan ijmal. Wajib kita percaya segala nabi-nabi, rasul-rasul ni atas jalan ijmal, yakni atas jalan umum. Ijmal maknanya umum. Atas jalan umum. Secara umumnya, wajib kita beriman dengan segala rasul dan segala nabi-nabi. Yang mana nabi-nabi, rasul-rasul ni bukan sahaja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nabi-nabi sebelum ni. Yang mana Nabi kita ialah utusan yang terakhir. Tidak adalah Nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi-nabi sebelum ni kita tak pernah bertemu. Hatta Nabi kita pun kita tak pernah bertemu di zaman kita ni. Nabi kita telah wafat maknanya. Sebelum-sebelum ni, siapa yang mencerita adanya nabi-nabi sebelum ni? Adanya banyak lagi nabi-nabi sebelum ni.
iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu banyaknya nabi-nabi, rasul-rasul ni kita kena beriman atas jalan umum, dengan cara umum atas jalan ijmal. Macam mana tu atas jalan umum? Kita kena beriman dengan segala rasul-rasul dan nabi-nabi yang ianya setengah daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna macam ni. Dengan makna i'tiqadkan. Kita berpegang di hati kita. Kita yakini di hati kita bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu, ada bagi Allah Ta'ala ni, ada beberapa banyak rasul dan anbiya wassalatu wassalam. Ada bagi Allah Ta'ala, ada beberapa ramai daripada kalangan rasul dan nabi-nabi Allah. Ini secara umum kita i'tiqad. Yang mana nabi-nabi, rasul-rasul ni ada banyak yang tidak terhingga bilangannya. Yang tidak kita ketahui bilangannya. Itu wajib kita i'tiqad secara umum. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum alaik. Nabi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kami utuskan beberapa rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau ya Rasulullah. Dan ada juga rasul-rasul yang kami utuskan, kami tak ceritakan kepada engkau ya Rasulullah. Bermakna rasul-rasul, nabi-nabi ni ada ramai, ada banyak. Maka wajib kita i'tiqad bahawasanya rasul, nabi-nabi ni ada banyak. Berapa banyak tu tak terhingga. Tak dapat kita nak hinggakan banyaknya nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut. Ini i'tiqad secara ijmal. Dan qaul yang sahih. Adapun pendapat ulama yang sahih, yang kuat, ketiadaan dihinggakan mereka itu rasul-rasul dan nabi-nabi di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Ini pendapat yang sahih, pendapat yang kuat. Maknanya wajib kita terima, wajib kita yakini, wajib kita i'tiqad di dalam hati kita, kita yakini dalam hati kita bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu ramai nabi, ramai rasul. Ada bagi Allah Ta'ala tu beberapa banyak nabi-nabi, beberapa banyak rasul-rasul. Begitu. Kemudian, dah banyak tu qaul yang sahih. Pendapat ulama yang kuat pada dalilnya, ketiadaan dihinggakan. Tak boleh kita nak tentukan, tak boleh kita nak sakatkan dengan bilangan yang tertentu terhadap berapakah bilangan nabi-nabi dan rasul tadi. Tak boleh kita nak sakatkan, tak boleh kita nak hadkan, nak tentukan ada berapa. Tak. Ada banyak nabi-nabi, rasul-rasul. Inilah qaul pendapat yang kuat. Wajib kita i'tiqad begitu. Ada ramai nabi-nabi. Yang tak boleh kita nak hinggakan berapa tadi. Yang mana dalilnya ialah dalil daripada ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qab wa rusulan lam naqsushum alaika. Ini ialah dalil bagi pendapat ulama yang kuat tadi, yang menyatakan kita tidak hinggakan berapakah bilangan nabi-nabi tadi. Hanya kita i'tiqad dalam hati kita, kita yakini dalam hati kita, nabi-nabi, rasul-rasul ni ada banyak. Nabi-nabi, rasul-rasul ni ada banyak yang tak boleh kita nak hinggakan berapakah bilangan mereka itu. Ini di atas pendapat yang kuat. Baik, dan qaul yang sahih. Bermula pendapat ulama yang sahih tu, ketiadaan dihinggakan mereka itu rasul-rasul dan nabi-nabi ni tak boleh kita nak hinggakan, tak boleh kita nak tentukan di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Seperti ni dia panggil misal bagi bilangan-bilangan yang tertentu. Dia panggil misal manfi, dia panggil.
Seperti ni nak contoh hak bilangan tertentu. Qaul yang sahih tadi menyatakan kita tidak menentukan berapakah bilangan nabi-nabi. Dengan maknanya kita i'tiqad nabi-nabi rasul-rasul ni ada banyak. Utusan Allah Ta'ala ni ada banyak daripada kalangan nabi-nabi rasul-rasul. Berapa? Banyak. Tak tahu. Tak boleh kita nak sakatkan dia. Tak boleh kita nak tentukan dengan bilangan. Seperti ni ialah yang ulama membilangkan dengan bilangan tertentu. Ini kena kepada qaul pendapat yang daif. Seperti dikatakan, yakni pada i'tiqad bahawa seanbiya itu, ini ialah pendapat yang daif. Bahawa seanbiya itu, nabi-nabi ni bilangannya 100,000 dan 24,000. Apa? 124,000. Itu maksud. Jadi ada pendapat ulama menyatakan bilangan Nabi ni ialah 124,000. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu dari kalangan Nabi yang 124,000 tadi tu. Maka yang jadi rasul daripada jumlah 124,000 tu ialah 313 orang. Ini di atas pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah ni pun datang melalui hadis Nabi SAW. Yang riwayatnya daripada Abu Zar. Abu Zar tanya, "Ya Rasulullah, kam anbiya?" Berapa bilangan nabi-nabi ni ya Rasulullah? Maka jawabnya Nabi SAW, 100,000 wa 24,000. Nabi kata 124,000 bilangan nabi-nabi. Lalu tu sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, kam maknanya berapakah bilangan rasul-rasul pula?" Lalu tu jawab Nabi SAW, 313. Pada riwayat yang lain, Nabi menceritakan bilangan Nabi ni 124,000. Manakala bilangan Rasul pula ialah 315 orang. Bermakna ada khilaf riwayat berkaitan dengan Rasul tadi. Setengah riwayat Nabi kata 313. Setengah riwayat yang lain, ada pun riwayat yang lain menyatakan 315. Maka ulama' lah pula yang periksa hadis ni bagian mengatakan hadis tu hadis yang daif. Meskipun begitu, oleh yang demikian, maknanya pendapat yang mengatakan, yang menentukan dengan bilangan nabi-nabi ni, dengan bilangan rasul-rasul ni, yang jumlah nabi ada 124,000, manakala rasul ada 313, ataupun riwayat yang lain 315, ini ialah pendapat yang daif. Pendapat yang lemah. Tapi ada dalilnya. Oleh yang demikian, lebih selamat lagi maknanya kita i'tikad sebagaimana qaul yang sahih tadi. Berapakah bilangan Nabi? Banyak. Berapakah bilangan Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni? Oh, banyak. Tak terhingga. Tak disakatkan dengan angka. Tak disakatkan dengan, tidak ditentukan dengan bilangan yang tertentu. Berapakah bilangan mereka itu? Yang penting, banyak mereka itu Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Ataupun boleh kita i'tikad dengan secara umumnya, iaitulah Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni, Nabi ada 124,000 lebih. Begitu. Ataupun Rasul ni pula ada 300 lebih. Kita tak sakatkan dengan 313. Kalau kita tentukan dengan 313, bimbang-bimbang kita menafikan yang lain. Takut 314. Bimbang-bimbangnya takut 315. Bimbang-bimbangnya takut 316. Kita i'tikad 313. Bermakna 3 lagi yang lebihnya. Bermakna seolah-olah seperti kita menafikan. Oleh yang demikian, secara umumnya, kita i'tikad Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni ada banyak. Begitu. Ataupun Nabi ni ada 124,000 lebih. 124,000 lebih. Begitu. Ataupun Nabi-Nabi Rasul ni pula ada 300 lebih bilangannya. Berapa 300 lebih tu? Banyak lagi lah maknanya.
Itu secara umum kita i'tiqad. Secara umum kita i'tiqad. Dan 25 rasul. Dan 25 rasul yang disebutkan nama mereka itu 25 rasul ni sebut kat mana? Sebut di dalam Al-Quran. Ada pun hak 25 rasul ni yang disebutkan di dalam Al-Quran tu, wajib beriman dengan mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran ni atas jalan tafsil, atas jalan huraian satu persatu, atas jalan kena tahu satu persatu. Maka hak ni 25 ni ialah kita kena tahu, wajib kita kena tahu, wajib kita kena imani dia dengan jalan tafsil. Hak tadi atas jalan umum. Umumnya nabi-nabi, rasul-rasul ni ada banyak begitu. Ada pun atas jalan satu persatu nabi-nabi ni 25. Mana atas jalan tafsil, bagaimanakah wajib kita beriman dengan 25 rasul atas jalan huraian satu-satu ni? Dengan bahawasanya begini. Makna kita beriman dengan rasul 25 ni, hak disebutkan di dalam Al-Quran ni, dengan bahawasanya jika ditanyakan seseorang, jika orang tanya kita, tanya daripada tiap-tiap seseorang tadi, yakni setiap seseorang daripada mereka itu 25 rasul tu, nascaya dijawab orang yang kena tanya, jawab dengan bahawasanya ia tiap-tiap seorang daripada rasul yang ditanya tu ialah rasul. Maknanya orang tanya kita, nama Syuaib ni nabi ke rasul? Rasul. Kita boleh jawab. Ayub nabi nabi ke bukan nabi? Rasul ke bukan rasul? Maaf. Rasul ke bukan rasul? Oh, rasul. Nabi lagi rasul. Ini makna kita beriman dengan 25 rasul atas jalan hurai satu-satu maksudnya. Adam ni rasul ke bukan? Rasul. Nabi Adam. Apa lagi? Nuh, rasul ke bukan? Rasul. Gitu. Ini dikatakan wajib kita beriman atas jalan satu-satu. Yang mana 25 ni ialah disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran. Tiada dengan makna wajib dihafazkan segala nama mereka itu 25 rasul. Bukan dengan makna kita kena hafal, mesti kita kena hafazkan nama 25 rasul tu. Bukan makna tu. Bukan makna itu ialah kita wajib beriman atas jalan tafsir 25 rasul. Bukan semata-mata hafal, tidak. Tak semesti. Tak hafal pun tak apa begitu. Tak hafal pun tiada mengapa. Asalkan kita tahu. Asalkan benda tu kita tahu, kita yakini dia. Nabi Adam ni, rasul. Nabi Nuh, rasul. Nama Yaakob, ialah rasul. Nabi lagi rasul. Ayub, Yusuf, ialah rasul. Ini makna kita beriman secara tafsir terhadap 25 rasul. Yang mana 25 rasul tersebut disebutkan namanya dengan secara jelas di dalam Al-Quran. Yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Al-Quran 25 rasul ni. Baik. Maka jika menafi ia seseorang, maka sebaliknya, jika menafi ia seseorang, dia menafi akan risalah, akan kerasulan, akan jadi rasulnya di seseorang tadi. Dia menafi daripada mereka itu rasul yang 25 yang diceritakan, disebutkan ceritanya di dalam Al-Quran, yang disebutkan nama di dalam Al-Quran. Dia nafi. Adam, bukan rasul. Bukan rasul tu, Adam. Ni dia panggil menafi. Ayub, bukan rasul tu. Yusuf, bukan rasul tu. Ismail, bukan rasul. Ini dia panggil menafikan.
Maka pada ketika itu barang siapa yang menafi, maka tiada khilaf pada kufurnya kufur seseorang yang menafikan. Oh, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Orang tersebut telah kufur, yang mana mereka itu telah menafikan salah seorang daripada 25 rasul, yang sedangkan 25 rasul ini disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Tiba-tiba dia nafi, maka kufurlah orang tersebut tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Sebaliknya pula, dan jika berkata ia seseorang, dia kata tiada aku ketahui akan salah seorang daripada 25 rasul tadi, atau tiada aku ketahui bahawasanya yang 25 tu ialah rasul ke ataupun bukan rasul. Hak tadi menafi bukan rasul. Adapun yang ini, masalah yang kedua, dia tak tahu. Adam, Nabi ke Rasul? Rasul ke bukan Rasul? Adam. Dia tak tahu. Semata-mata tak tahu begini ni. Maka pada ketika itu, kebanyakan ulama jadi kafir juga. Kata ulama menghukumkan orang tersebut kafir juga. Kebanyakan. Dan kata setengah mereka itu ulama, tiada jadi kafir. Tak kafir orang yang tak tahu 25 rasul tadi. Adapun menafikan 25 rasul tu ialah rasul, menafi kata bukan rasul, hak ni kufur, tidak ada khilaf. Tak tahu, yang ni khilaf. Khilaf dengan maknanya ada kebanyakan ulama mengatakan kafir juga. Setengah ulama lagi mengatakan tidak kafir bagi mereka yang tidak tahu. Sungguh pun begitu, kita kena tahulah. Kita kena tahu nama 25 rasul ni. Mana nama 25 rasul ni yang wajib kita ketahui ni. Dan bermula mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran ni. Iaitulah Nabi Adam. Itu yang pertama, Nabi Adam. Abul Bashar, bapa bagi manusia, diciptakan daripada tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam, inilah bapa kita, ayahanda kita, ibunda kita semua ialah Sayyidatuna Hawa. Dua-dua ni ayahanda kita, ibunda kita. Bermakna di dalam syurga kelak, manakala kita masuk syurga semua sekali orang yang beriman, maka bapa kita ialah Nabi Adam. Bonda kita semua ialah Sayyidatuna Hawa. Itulah bonda kita di dalam syurga kelak. Ini manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihi salam. Dan Idris, Nabi Idris ni ialah cucu kepada Nabi Adam. Nabi Adam mempunyai anak. Lahirnya 40 dengan Sayyidatuna Hawa tadi, lahirnya sebanyak 40 kali. 40 kali ni sepasang. Di antaranya ada nama Syith. Maka inilah keturunan Syith, inilah anaknya lah, iaitulah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ni cucu kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris ni nabi juga. Nabi Idris inilah maknanya manusia yang pertama yang menciptakan pakaian. Manusia yang pertama yang menjahit baju, Nabi Idris alaihi salam. Bermakna orang yang pandai mahir dalam menjahit baju ni sunnah Nabi Idris alaihi salam. Orang yang pertama-tama sekali yang menjahit baju ialah Nabi Idris alaihi salam. Maka di antara kelakuan Nabi Idris alaihi salam ketika mana dia menjahit baju, tiap-tiap kali dia memasukkan jarum tadi untuk dijahitnya baju tersebut, tiap-tiap kali dia masuk, dia berzikir dengan kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk pula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk pula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah zikir Nabi Idris alaihi salam ketika mana dia menjahit baju. Orang yang pertama menjahit baju Nabi Idris alaihi salam. Bermakna sebelum ni
tak pakai baju dengan secara jahit benang tadi. Pakai macam mana? Pakainya dengan kulit-kulit unta. Begitulah pada zaman sebelum daripada tu. Lepasnya Nabi Idris alaihissalam inilah, dialah orang yang pertama jahit baju guna benang. Buat baju dengan pakaian sebagaimana kita ni lah. Maknanya guna benang. Itu Nabi Idris alaihissalam. Tiap-tiap kali dia jahit baju, dia berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah disyariatkan juga zikir tersebut kepada kita umat Nabi SAW ketika mana Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim kalau tak silap pada peristiwa Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana Nabi Ibrahim pesan kepada Rasulullah, ajarilah kepada umatmu akan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ataupun Allahu akbar. Kerana itu merupakan tanamannya di dalam syurga dengan zikir yang tersebut tadi. Baik, itu tentang Nabi Idris alaihissalam. Dan Nuh dan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ni pula maknanya kalau Nabi Nuh orang yang pertama yang mencipta kapal. Tu Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang pertama mencipta kapal ialah Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana dikisahkan di dalam Al-Quran setelah mana Nabi Nuh berdakwah mengajak kepada tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 900 tahun. Lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam ini. Maka pada ketika itu didapatinya ramai yang tidak beriman. Hanyalah 80 orang sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Lalu tu, manakala siap dah kapal yang diciptakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka pada ketika itu berlakulah banjir yang besar. Berlaku banjir yang besar. Lalu tu Nabi Nuh naik di atas kapal tersebut yang dibuatnya. Yang bertahun-tahun dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Naiklah di atas kapal itu seramai 80 orang, mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga segala binatang-binatang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Maka pada ketika itu, setelah mana banjir besar berlaku, lalu tu Nabi Nuh alaihissalam pun baca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika mana naik kapal tadi. Maka doa ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, siapa yang baca doa tersebut ketika naik kenderaan, naik motosikal, naik kereta, pergi musafir ke mana-mana, tak kiralah siapa yang baca doa tersebut, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, dia akan selamat, tidak akan dicedera, tidak akan menimpa kecelakaan pada orang yang membaca tersebut. Maka kita ambillah doa ni, bacalah ketika mana kita nak memandu kenderaan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka manakala Nabi Nuh naik di atas kapal itu, dia melihat anaknya sedang berenang. Anaknya yang nak terkena banjir ni, banjir yang besar ni. Lalu tu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hei anakku, ya bunayya, wahai anakku, marilah naik di atas kapal ni bersama-sama dengan kami semua. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama-sama dengan mereka-mereka orang-orang yang kafir. Marilah kita beriman kepada Allah. Tapi katanya anak dia, qala sa'awi ila jabali yu'simuni minal ma'. Katanya anak dia, hei ayahku, hari ni aku akan cari satu bukit yang paling tinggi,
yang mana ya'simuni minal ma', yang mana bukit yang paling tinggi ni akan menyelamatkan aku daripada air, daripada boh ataupun daripada banjir yang besar ini. Dia tak beriman kepada Allah. Anak dia, begitu juga isterinya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada peristiwa tersebut. Itu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bermakna, kita selaku suami ke misalnya, jangan kita putus asa dalam mendidik isteri kita. Tengok contoh Nabi Nuh alaihi salam tadi. Anak isteri dia pun tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bermula mereka itu, nabi-nabi, rasul-rasul yang dicerita di dalam Al-Quran tadi, Adam dan Idris dan Nuh dan Hud. Hud daripada kabilah Ad. Jadi asalnya Ad ni orang yang kaya. Lalu tu kaum-kaum mereka ingatkan Ad ni lah akan jadi nabi. Tiba-tiba dipilih oleh Allah Ta'ala Nabi Hud. Oleh kerana itulah dia tak puas hati. Dia lawan Nabi Hud tadi. Tu kisah Nabi Hud panjang diceritakan. Dan Saleh. Nabi Saleh cerita dalam Al-Quran. Dan Ibrahim. Cerita dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim. Dan Lut. Kisah Nabi Lut. Nabi Lut ni maknanya kita makruf lah, kita maklum lah. Maknanya kaumnya, apa dia panggil, ada yang gay, lesbian dan sebagainya. Dan Lut dan Ishak. Ishak ni anak kepada Nabi Ibrahim. Dan Ismail, begitu juga anak kepada Nabi Ibrahim. Dan Yaqub dan Yusuf dan Ayub dan Shu'aib dan Harun dan Musa dan Ilyasa dan Zulkifli dan Daud dan Sulaiman. Daud ni, Nabi Daud raja. Nabi Sulaiman pun raja. Nabi Daud ialah bapa kepada Nabi Sulaiman. Maknanya keturunan raja Nabi Sulaiman tu diwarisi melalui ayahnya, iaitulah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman pun raja. Dan Ilyas dan Yunus dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Sayyiduna Muhammad salawatullah wasalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Inilah 25 rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran. Siapa yang menafikan 25 rasul ini, maka telah murtadlah dia tanpa khilaf di kalangan ulama. Adapun sekiranya dia tidak tahu 25 rasul ini, maka pada ketika itu khilaf juga di kalangan ulama, kata setengah kufur, kata setengah tidak kufur. Walhasilnya 25 rasul ini ada dibentangkan di dalam kitab-kitab tauhid. Kita nak tahu dia, belajar kitab tauhid, bertemulah 25 rasul ni, nama-namanya. Dan kalaulah kitab besar, dia akan ceritalah tentang kisah-kisahnya. Yang mana 25 rasul ni terkandung di dalam Al-Quran. Diambil, digali oleh ulama di dalam Al-Quran, diletakkan 25 rasul ni nama-namanya, kisah-kisahnya di dalam kitab-kitab tauhid. Bermakna 25 rasul ni ambil daripada Al-Quran. Begitu juga sifat 20. Ambil daripada mana? Ambil daripada Al-Quran. Tak betul lah mereka yang mengatakan sifat 20 ini ambil daripada orang-orang kafir, falsafah Yunan, Greek dan sebagainya. Itu satu perkataan tohmahan yang tidak benar sama sekali. Yang mana sistem susunan ilmu ni, mana-mana ilmu, maknanya tidak ada di zaman Nabi SAW. Sistemnya tidak ada di zaman Nabi. Sistem dia, mana-mana ilmu. Ilmu agama yang kita cerita ni. Ilmu apa? Ilmu fiqh baik, ilmu hadis baik. Susunan sistemnya yang dibukukan oleh ulama tersebut tidak ada di zaman Nabi. Fiqh misalnya yang kita belajar, bab taharah. Kemudian belajar lagi, apa lagi? Bab sembelihan, apa lagi, bab muamalah, bab munakahat yang terdapat di dalam Al-Quran, bab jinayah yang terdapat dalam Al-Quran. Adakah bab-bab ini ni yang kita belajar tu ada di zaman Nabi SAW? Sistem tersebut tidak ada.
Begitu juga dalam bab hadis, bab tawakul. Apa lagi? Bab dalam hadis-hadis, dalam bab hadis lah. Baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia ada tajuk tu. Adakah ada di zaman Nabi SAW? Tiada juga. Samalah di dalam kitab Tauhid, khususnya hak sifat 20 ni. Sifat 20 ni tak ada zaman Nabi SAW. Iyalah sistemnya, susunannya. Sungguh pun begitu, ianya diambil daripada Al-Quran dan hadis. Nabilah yang ajar Allah itu ada. Nabilah yang ajar Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Nabilah yang ajar, Al-Quran lah yang ajar Allah Ta'ala itu tak sama, bersifat dengan bakok dan seterusnya. Yang kita duk belajar sifat 20 ni. Itu semua digali oleh ulama-ulama. Yang mana kita tak pandai nak gali secara mendalam Al-Quran tersebut. Bandingnya beginilah. Kita nak kayu. Jadi kayu-kayu ni asal daripada hutan. Kayu balak ni kita kena pergi ambil lah. Orang yang pandai dia pergi ambil lah. Dia pergi ambil, dia belah, kena ada, dia tebang, dia kena ada lori dia sendiri dan sebagainya. Itu orang yang berkemampuan. Banyak alat-alatnya, gergajinya dan sebagainya, dikilangkan dan sebagainya. Tapi orang yang tak mampu nak kayu hanya pergi beli sahaja. Pergi beli pada tempatnya. Kalau cari di Tesco pun tak dapat. Kena pergi cari kedai kayu. Maka begitulah ilmu ni. Nak tahu, nak belajar ilmu makrifat, nak belajar ilmu kenal Allah, kena belajar dalam kitab Tauhid. Nak belajar hukum hakam, sembahyang dan sebagainya, kena belajar dalam kitab fiqh. Nak belajar apa lagi? Ilmu tentang akhlak, kena belajar dalam ilmu tasawuf. Begitulah kedudukannya. Maka orang yang anti kepada sifat 20, menyatakan sifat 20 ni daripada falsafah Yunan Greek, tidak ada di zaman Nabi, pandangan tersebut sangat-sangatlah menjengkelkan. Sangat-sangatlah maknanya kedengkiannya terhadap kita. Walha ianya ialah datang konteksnya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu dulu pada pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak kepada para penonton. Moga-moga kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa. Bismillah.